Dah start dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ma taufiqi wala intisami illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afriq alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, tama-tama sekali kita macam kuliah-kuliah sehari dua duk cakap ni, kita kena ikhtiar, kena usaha jadi abdan syakuran, hamba yang bersyukur, berterima kasih pada Allah. Sampai ke hari ni Allah bagi pada kita kekuatan iman. Kerana iman yang adalah yang kita boleh istiqamah mata sini. Jadi iman kita ni walaupun kadang dia duk main lembek, macam nak jatuh, nak tumbang, tapi dia bangkit balik. Dia bangkit balik. Nampak tak? Kira kita kata, terima kasih Tuhan, aku nak jadi hamba abdan syakuran, hamba yang bersyukur. Allah Ta'ala bagi dalam satu Nabi, Allah panggil dia, inilah hamba aku yang pandai syukur dekat aku. Siapa dia? Siapa tahu dia dapat ni, sabun bidara. Okey? Apa dia? Jangan aku debuk pada kan. Allah panggil satu Nabi dengan gelaran abdan syakuran. Siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni Allah uji dia. Dia pegang agama Tuhan, di istiqamah, Allah bagi panjang hidup dia. Panjang hidup dah 950 tahun. Kalau kita 900 mampu tak? Mampu. 100 tahun pun dah herak dah. Nak pakai kasut pun kena orang bagi pakai. Kan? Tak salah, tak usah panjang-panjang mengarut. Lah ni pun ustaz tengok macam ni pun nak cakap menceramah, 2 kali ceramah dah. Tak larat dah. Ni nasib baik live, tak live aku buat drama pada. Jadi kita bila mai kuliah ni kan kita kata, ya Allah, ya Allah, ramai orang duk ni dah. Ada orang dia mai tergelincang. Dan kita tanya-tanya, duk ada kat rumah. Tak ada alasan apa dah. Tapi kita ni boleh mai daripada KL, daripada zoo tu. Dia mai datang sini. La haula wala quwata illa billah. Yang orang datang sini tak boleh main apa dah. La haula wala quwata illa billah. Pada tu kita kata, ya Allah, Quran kata, jadilah hampa ni sebagai Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dia berdakwah yang lama, tak pernah jemu-jemu dalam dakwah. Jangan ada sikap jemu dakwah, baik ustaz, baik hampa sendiri. Ustaz pun duk mai daripada orang macam, daripada ustaz mai dulu sampai ke situ, sampai ke sini dah, sampai nak pergi ke depan dah. Nampak tak? Daripada ada meja makan sampai tak ada meja makan, meja makan pun dia apa tu? Dia sandak daripada Allah wala quwata illa billah. Namun kita kata selagi mana ada dis duk buka ni bagi pengajian, selagi tu aku mai. Selagi tu aku mai. Pasal apa? Aku nak jadi macam Quran sebut, abdan syakuran, hamba yang sentiasa bersyukur pada Allah. Istiqamah dia lama. Tapi sayang, dia istiqamah, dia cuba sayang pada anak dia. Dua-dua anak dia tak dengar cakap, betul tak? Dia punya sayang ke anak. Kadang-kadang kita sedih dah, kita boleh agama, kita balik-balik, anak tak sehaluan dengan kita. Nampak tak? Kita duk baca Quran, dia duk main internet, dia duk pegang tu, dia duk wirid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia pegang yang ni punya lama, dia pegang Quran, dia jadi Parkinson. Dia ketak tu. La hawla wala quwata illa billah. Ni semua bila kita jadi macam tu, kita ingat apa dia? Nabi Nuh. Anak dia semua tak beriman, betul tak? Isteri dia, Allahu Akbar, dia punya sayang tergetak-getak, tergedik-gedik. Tapi Allah tak bagi, ya Allah, isteri yang beriman. Isteri yang beriman. Namun dia terus berdakwah. Jumpa orang. Kadang-kadang tengah dia bercakap agama, dia pamit tangan.
Lepas tutup, dia bercakap. Dia bercakap, Quran cerita panggil dia. Jumpa orang cakap, jumpa orang cakap, jumpa orang cakap. Orang yang paling mulia sekali bagi nasihat pada orang. Siapa dia? Nabi Nuh AS. Dia tak tunggu nak minta nasihat. Aku nak bagi nasihat kat hang. La haula wa la quwata illa billah. Pasal tu ya Allah Tuhan, kita cubalah jadi diri kita ni hamba yang bersyukur pada Allah. Pasal kita akan duduk di akhir zaman ni, lagi hampa hidup lama, lagi dahsyat. Pasal tu jangan lama-lama, cukup masa pergi mati bang. Berapa? Orang lama-lama mengarutlah. Kita yang umur di sini semua ada umur dah expired. Nak lama lagi apa weh? Nak buat apa lagi? Mangkit tidur, mangkit tidur, mangkit tidur yang sama kan? Kita tak boleh buat satu benda yang baru. Katalah hari ini aku baca Quran satu muka, besok dua muka. Kalau lanjut amal kita tak apa. Lagi duk lanjut amalan, lagi duk merepek, nampak? Tak usahlah. Tak usahlah. Dan istiqamah macam ni pun sudah. Bukan minta mati. Memang kalau nampak umur dan beriman, mati pada waktu beriman tu yang paling baik sekali. Betul tak? Angguk sudah. Mari kita tengok satu cerita tau. Pasal kita ada guru tadabbur. Kita dengar satu cerita. Bila kita baca Quran ni, dengan kita faham, dengan kita reti, seronok sangat-sangat kalau kita tak reti. Seronok sangat kan? Kita baca Quran, kita reti ni seronok sangat-sangat. Tapi bila kita baca Quran, kita tak reti, dia tak rasa Quran dengan kita ni. Hey. Hampa tahu dah esok ni kita mati. Tak ada siapa pun akan duduk di kubur, dia bela kita, dia cakap dengan malaikat, dia berdebat dengan malaikat. Tak ada satu makhluk pun. Tak ada satu makhluk pun. Melainkan ada satu makhluk yang kita duk baca dia tertarik ke kita, kita tertarik dengan dia. Sampai Allah Ta'ala kata, hang sedang sembang dengan aku tau. Hang sedang sembang, hang cakap dengan aku. Dan benda yang duk sembang, cakap dengan hang ni, dia akan bercakap dengan malaikat di kubur ni. Ialah Quran. Betul tak? Quran syafaat. Ustaz selalu bila tadabbur Ustaz baca doa. Jadikanlah Quran ni nur kat kami. Mu'nisa fil qabr, dia dikubur, dia seronokkan kita. Atas titik sirat dia usung kita. Nak masuk surga dia bawa kita. Nak nampak api neraka dia tak bagi nampak kita. Quran tu dia punya dahsyat. Sampai walaupun hadis tu tak apa kuat, hadis kategori hasan, kan okey lah. Kadang-kadang orang kita kata malam-malam ni bacalah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun hadis tu tak kuat, tapi boleh jadikan amalan. Tak apa hasan. Jangan kita jadi orang yang keterlaluan. Bodoh dia Quran. Dan ada hadis yang mengatakan dia nanti mai di kubur, dia berdebat dengan malaikat. Dia pernah duk baca aku. Jangan buat apa kat dia. Surah Tabarakalladzi ni berdebat dengan malaikat. Jangan rimbuk dia. Jangan rimbuk dia. Ingat. Tu dia macam tu. Nampak tak? Dia cakap pasal pining. Tu dia. Dengar live je ni mampu lah pula. Dia pamit sikit je. Malaikat cakap pasal pining pula dah boria je. Kadang-kadang mereka yang jahat dia pamit YouTube kita. Yang tu, malaikat cakap pasal pining tuan-tuan. Nampak tak? Ni pun risau. Ni live ni pun risau juga kan. Dia pamit sikit je tu. Berduku mampu yang nampak tak? Nak katanya Allah Tuhan, umur kita meningkat macam ni, semua kita kena istiqamah dengan Quran. Jadi kita buka sikit je. Sikit saja Quran, apa nak? Tak mana nak ayat dia? Apa tengok? Ya Allah, kita ambil ayat ni. Apa dia kata kat sini? Tamanahang tu dia. Maka kita baca berkenaan dengan surah Kahfi. Surah Kahfi ni, bila kita tengok suasana keadaan orang Islam ni keliru. Sampai yang hak dia tak boleh nampak. Hak dengan batil dah jadi keliru sangat-sangat dalam masyarakat. Pada masa tu kita disuruh baca surah apa? Surah Kahfi. Kan surah Kahfi ni nak jauhkan kita daripada Dajjal. Kan? Dajjal. Masa pelapinaan Dajjal kan? Nak jauhkan kita daripada Dajjal ni semua. Pemikiran, cara fikir semua ni kita tak mau. Nampak tak? Pasal Nabi kata di akhir zaman kita tak boleh tahu yang mana hak, yang mana benar. Bayangkan Nabi duduk di Mekah. Ni kita buka mukadimah. Lama tak main beletiak kan? Berapa bulan tu? Nabi duduk di Mekah. Kan Nabi duduk di Mekah.
Nabi bawa kebenaran tak? Tak ada siapa layan Nabi. Betul? Betul tak? Tak ada siapa layan Nabi. Sampai habis. Baik orang besar, orang utamanya orang yang ada pendidikan, semua tak boleh terima Rasulullah. 13 tahun dia bawa kebenaran. Macam itulah sifat tu akan datang balik di akhir zaman. Orang yang bawa kebenaran, dia tak akan boleh terima. La haula wala quwata illa billah. Minum ayat Ustaz, minum ayat. Allah Ta'ala terlekat mampu. Bismillah. Bismillah. Oi, pengantin mai. Hang buat mai ke dia? Dia mai. Mana pengantin? Oh, satu lagi. Satu dua. Dia kan? Mana pengantin? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tapi tak apa kan. Pasal tu ya Allah ya Tuhan, kita mengaji ni kitab surah Kahfi ni kan, Nabi kata baca surah Kahfi ni daripada kaki kita sampai ke arasy Allah. Nur pancaran. Malaikat janji nak jaga kita. Surah Kahfi ni kalau membaca fadail dia punya banyak sangat-sangat. Dan zaman yang kita duduk ni, Nabi kata boleh baca 10 terawal dan 10 terakhir kita boleh hafal. Allah selamatkan kita daripada pahaman Dajjal merosakkan akidah kita. Apa kena jaga tahu? Lah ni duk main kita keliru, kita pening tak? Pening. Ada pening baca surah Kahfi. Baca surah Kahfi, dia sebagai apa nama? Dia halang kita daripada fahaman tak elok ni semua ni. Kita tak mau penat amal ibadat kita. Semayang mengaji kita diusung oleh Dajjal, dia musnah sehari saja. Habis. La haula wala quwata illa billah. Dalam surah Kahfi ni dia ajak apa? Ingat. Lama. Ingat. Ni sirah juga. Ingat. Quran kita bila sebut saja Ashabul Kahfi, mereka ni anak muda. Berapa orang anak muda? 7 orang. Bagus. 7 orang anak muda. Anak muda ni Quran kata kat kita bukan macam kita tau. Bukan anak muda jenis Sultan Mana punya anak. Bukan anak seorang Sultan Pahang yang jalan macam tu. Bukan. Badak. Bukan macam tu. Ni Quran cerita kat kita. Ashabul Kahfi ni subhanallah, anak-anak muda, orang yang kaya raya. Bila sebut anak raja zaman tu, raja segala-galanya. Tapi Quran kata kat kita, hang hidup ala kadar pun hang tak boleh jaga iman hang. Hang tahu dah Ashabul Kahfi, depa 7 orang. 7 orang berdepan dengan bapa depa yang raja, jawatan tinggi. Orang dulu yang raja bukan macam ni, betul tak? Kaya raya gila punya. Anak muda ni duduk dalam keadaan kekayaan, rumah, banglo, segala macam itu, segala-galanya. Tapi dia duduk tengok bapak dia. Bapak dia duduk apa? Bapak dia pagi-pagi rom. Dia duduk tengok. Dia tengok, dia perhati, dia tak buat apa pun. Kadang-kadang bapak dia ajak pergi perayaan tempat sembahan tokong, tak mau. Saat ni penyembelihan makanan tu tak mau. Subhanallah, tak mau. Sampai dia seorang anak raja ni lama-lama bergabung, masing-masing tanya, bapa hang macam mana? Bapa aku duk sembah tu. Bapa aku bersama juga. Tanya pula, bapa aku bersama juga. Sampai 7 orang. Okey? Sama depa. Depa kata kalau macam tu, marilah kita buat satu markas ke satu apa ke tempat musalla, kita munajat minta pada Allah biar Allah jaga kita. Ada depa minta 7 orang. Sampai semua kawan-kawan raja kata apa? Kita lah ni nak tanya kat raja, kita nak main semayang, anak dia tak main. Malah anak dia tengok. Yang paling dahsyat sekali, aku pendam anak dia, dia duk munajat, dia sebut nama apa, tak sebut nama Tuhan-Tuhan kita ni. Mengadu kepada raja. Okey? Dan mengadu kepada raja. Raja panggil depa, tetap depa sebut Quran, sebut nama. Mari kita nak tengok hari ni sikit. Dahsyat tak? Dahsyat. Pasal tu kan, kalau Tuhan nak bagi kat kita berubah, kalau hati kita Tuhan nak bagi berubah ni senang je. Dengan hati kata Allah sayang, Allah suka kita. Kita kena bagi hidup kita ni Allah redha. Cari keredaan Allah. Bila Allah start redha kita, suka sayang kita, dia start buka pintu kebaikan, pahala, semua dia buka.
Tapi Allah dah mula tak suka kat kita, sorry lah. Sampai ke akhir hayat kita akan meluat dengan agama. Faham tak ni? Kita buka mukadimah. Tengok Quran kata apa. Nak kata apa? Ustaz ambil yang ringkas je. Ayat yang ke-10 terus Ustaz ambil. Id. Bila is ni ingat. Bila sebut id ni maksudnya ingat kan. Maksudnya apa? Id Muhammad hang bagi ingat kat depa. Hang bagi ingat kat depa. Ingat siapa dia? Ingat kat umah hang. Awal dia cari perlindungan, dia cari tempat. Dia keluar daripada istana. Dia keluar daripada istana. Id ingatkan. Perkataan is saja. Apa tu Ustaz? Tadi ingatkan. Ingatkan. Hang buat makan Nescafe. Gagal. Is kata. Jenuh kuliah pasal tu kita tengah buat live. Nanti sumpah aku. Ni kuliah apa ni duk buat dah kan. Nasib baiklah kalau tak ada live. Is dia kata apa dia? Ingatkan Muhammad. Awal maksud tempat. Dia cari tempat. Siapa cari tempat tu? Fityatun. Pemuda tu. Dia lari daripada istana, mai lari cari tempat. Fityatun ilal kahfi. Ada lembah, kebetulan di lembah tu ada satu gua, satu gua. Ada satu gua. Gua tu nama ilal kahfi, gua. Dia lari kat gua tu ilal kahfi. Sampai masuk dalam lubang tu. Faqalu, maka berkatalah dia, hai dengar sini, aku duk mengajak bersembang. Aku duk mengajak dia bersembang bin ayat 9. Kita duk mengajar, ada guru di belakang. Ada 2 kelas. Okey. Itu dah batuk tu. Apa kutuk aku berdosa, tapi Ustaz maafkan apa. Faqalu, maka telah berkatalah pemuda-pemuda tu, Rabbana, terkeluar mulut mereka. Tuhan kami. Mereka minta lah, ya Allah. Pasal tu kita baca Quran dengan hayati Quran ni lain dah. Kita baca surah Kahfi, baca 10 ayat yang pertama, ya Allah, Tuhan. Nampak Allahu Akbar. Kita baca tu, kita hayati dia, subhanallah. Kita baca sikit-sikit yang boleh tanam iman kita ni Quran. Quran apa dia? Faqalu, telah berkatalah anak-anak muda 7 orang ni. Rabbana. Tuhan, Ustaz, dia kata macam tu kan? Ni drama nak berlakon balik. Malah depan lagi dahsyat lagi lari. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, bagilah kat kami, ya Allah. Bagilah kat kami. Depa minta Allah bagi dekat depa. Min ladunka, di sisimu ya Allah. Apa yang ada di sisimu ya Allah? Apa dia? Rahmatmu. Rahmatmu, kami harap sangat rahmatmu ya Allah. Tu dia. Nampak tak? Depa harap, depa angkat tangan. Boleh doa macam ni tak? Kita semua boleh doa macam ni. Wa qalu rabbana atina min ladunka rahmat. Boleh. Doa Ashabul Kahfi kita boleh doa. Dia minta, Tuhan, kami dah lari dah masuk dalam gua ni. Kami minta rahmat hang saja ya Allah. Yang kedua dia minta apa? Wahayyi lana, sempurnakanlah kami. Bagilah elok kami ya Allah. Dia kata min amrina, daripada perintah-perintah rasyadatu. Bagi dekat kami ni, dia minta last kali hidup kami mau sangat-sangat hang bagi hidayah, petunjuk kat kami. Wahai, sempurnakan lana, bagi kami, min amrina, daripada mana? Daripada perintah-perintah rasyadat, bagi petunjuk kat kami. Bagi Tuhan. Ashabul Kahfi minta Allah bagi rahmat. Yang keduanya sempurna hidup mereka. Di akhir hayat mereka, kami minta kami mati atas hidayahmu. Anak orang kaya minta macam ni. Pasal tu Nabi ra'i orang kaya yang beriman daripada orang miskin yang kufur. Pada orang kaya boleh beriman ni, kira boleh kutip dengan tangan, boleh kira orang kaya yang beriman ni. Kita kalau cek lah pada agung gagal benda, boleh cek tengok Allah bagi dengan kedudukan, dengan tu boleh tentu boleh rapat dengan Tuhan. Betul? Pasal tu Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi kata apa?
Nak bagi hati Nabi ni bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan ni. Allahumma ja'alni miskinan. Tuhan, kalau nak impunkan aku esok ni, impun dengan orang-orang yang ala kadar ni, yang miskin ni. Seorang ni mudah menjerit dengan nama Allah. Tapi orang yang Allah bagi kedudukan ni, dia nak mai ke Allah Ta'ala, macam mana pun jahat tetap dia buat. Kaya raya, nak ikut totally agama, dia tak mampu. Betul? Dia punya kaya, semua elok mengaji memang. Tapi punya dressing mai, dia mai dah. Dia macam tu macam tu. Dia elok semua dah. Tapi bila nak pergi sampai ke airport, tu dia pakai dah. Satu macam pada. Apa ni? Tu dah apa ni? Tu dia. Kita, Allah kata. Contoh daripada la haula wala quwata illa billah. Dia elok macam mengaji. Mai kuliah elok. Jumpa dekat apa? Jumpa ke airport. Dah jadi bunga dah. Dia tergulung. Awak jadi macam tu. La haula wala quwata illa billah. Faham tak ni? Bukan nak cerita ni live, mampu dia memaki aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pasal tu ya Allah Tuhan bagi kat kita ni istiqamah lah dengan agama. Dia pun nak minta ni, wahai lana, sempurnakan kami. Dan kita mengaji ni biar mati betul-betul dalam petunjuk hidayah Tuhan. Penat tak? Penat mengaji, semayang, pergi umrah, pergi sana sini, tapi hidup tak balance dengan apa dia buat. Mengaji menyaksikan cara hidup tak nampak. Umur dah 60, 70 nak mati, masih lagi dia exercise. Bagus exercise. Dia goyang di padang tu buat apa, lapi balik. Goyang dalam rumah hang pun tahu kan. Kalau tak larat main tandis ni. Lah ni fashion nak bagi jantung, bagi sihat. Duduk di rumah macam-macam orang training kan, buat macam ni. Buat dah. Allahu Akbar. Exercise memang agama suruh. Tapi exercise yang buat tunjuk tu, halo, karapulen, semua, pocik. Kita duduk tengok lah ni fashion umur dah lanjut 70-80. Kita kata, la haula wala, tak kata kat siapa pun nak cerita. Wahai lana min amrina rasyada. Tuhan kata apa? Tengok Ashabul Kahfi, dia muda, darah muda. Minta dekat Tuhan biar matilah petunjuk. Ni umur dah lanjut. Kalau Tuhan tak bagi hidayah, sampai dah habis dah. Kata tu umur apa ni sudahlah. Jangan terlalu sangat-sangat layan diri, layan anak cucu sampai abai tanggungjawab kita. Masa kita jangan sudah. Kita kata ke anak-anak, mak dah didik cukup dah. Dan ni bagi peluang kat mak, jangan kacau nak mantak cucu sampai subuh pun ke mana hala, tubuh aku umur aku 70, subuh pukul 7 nak mampu. Nanti mampu. Sampai umur 70, ya Allah, subuh pukul 7. La haula wala. Ada faham kan ni? Termasuk ustaz semua sekali. Ni semua kan. Ni semua kita kena bimbang. Pasal umur macam ni tak boleh dah. Tak ada excuse nampak dah. Umur kita macam ni tak lama dah. Allahu Akbar. Tengok tahun ni berapa orang di kalangan kita nak pergi, kita tak tahu. Pasal nampak tak larat dah. Cara nak tangga tak larat dah. Penat dah. Nak tangga dah. Boleh tak buat di bawah sewa? La haula wala quwata illa billah. Nampak tak? Allahu Akbar kabir. Tapi Allah cerita tentang apa nama? Allah cerita tentang mereka punya jiwa dahsyat. Tengok lagi satu lagi apa? Tengok dalam Quran. Ustaz nak lompat ayat kita. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Muhammad, nahnu ni aku Allah. Tuhan kata apa? Kami ni Allah. Allah kata aku sendiri, naqussu, aku nak cerita. Alayka, ke atas kamu Muhammad. Naba', berita berkenaan Ashabul Kahfi, berita daripada benar. Kalau boleh berita Ashabul Kahfi ambil daripada aku. Jangan duk ambil pada Yahudi dan semana-mana, jangan. Pasal tu Ashabul Kahfi ni kalau kita silap, dia cerita berlebih-lebihan. Macam Isra Mi'raj, dia terlebih-lebih. Sampai kita kata ada burung borak, dia terbang. dia nak turun. Ada bunyi pula. Sampai kuliah pun buat bunyi. La haula wala quwata illa billah. Kok mana dia dengar Muhammad. Dia Allah, binatang dia tu. Dia bunyi. La ilaha. Sampai macam tu Isra Mi'raj pada. La haula wala quwata illa billah. Pasal tu Allah Ta'ala cerita dalam Quran, nahnu naqussu. Aku Tuhan. Aku nak cerita Ashabul Kahfi biar main daripada aku. Innahum, sesungguhnya yang kata daripada tu,
fityatun, anak muda. Tengok Allah kata, anak muda amanu, dia beriman. Dia lari mai dekat gua tu pasal apa? Dia minta dekat Tuhan, Tuhan tolong jaga iman aku Tuhan. Tuhan jaga iman aku Tuhan. Yang kadang-kadang kita lari daripada rumah macam sini pasal apa? Tuhan, bagilah tingkat iman aku Tuhan. Daripada pagi sampai malam aku duduk tempat kerja, daripada pagi sampai malam aku duduk tengok apa nama dapur tu, aku nak lari nak tengok Quran pula. Kita tak boleh, umur macam ni semua tak boleh layan. Ya, siang bapa kerja, malam kadang-kadang ada kelas. Itu pun lah ni kelas pun nak korang, nampak tak? Nak korang dah. Daripada seminggu 2-3 kali, seminggu 1 kali. Mampu minum ayat Ustaz. Bismillah. Allahu Akbar kabira, ya Allah wa Allahu Akbar kabira. Maka Quran kata innahum fityatun, sesungguhnya daripada tu anak-anak muda amanun, beriman birabbi, dengan Tuhan mereka. Dan Tuhan kata apa? Wadidnahum huda, setiap hari iman mereka meningkat, tak pernah kurang. Anak muda, darah muda nampak agama. Ini kita dah tua-tua tak nampak agama, nak mampu Oh ya Allah Tuhan, cukuplah takat tu sebagai mukadimah. Sekurang-kurangnya kita tahu diri kita bernama, kita kena ikat diri kita dengan Allah. Allah cerita dalam Quran, warabatna ala qulubihim, Allah cerita hati depan aku ikat. Bila berdepan dengan bapa dia tanya, lah ni bapa nak tanya, betulkah hang duk sembah, hang tak sembah Tuhan ni? Quran kata apa? Warabatna ala qulubihim, aku ikatkan hati mereka. Depan bapa dia kata, bapa, aku sembah kepada Tuhan Rabbus samawati wal ard. Allah terkejut. Bapa terkejut. Hang tak sembah kat Tuhan ni ke? Aku tak sembah kat Tuhan ni. Aku sembah pada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Terkejut. Tengok. Nampak tak? Kalau orang yang ada jati diri beriman tak pernah berubah. Inilah tujuan kita baca surah Kahfi 10 yang terawal, nak bagi ingat kat diri kita. Nak bagi ingat diri kita sekurang-kurangnya, biar Allah jaga diri kita daripada fahaman yang tak senonoh, terutamanya akhir zaman ni semua dajal-dajal nak main ni. Kan? Nampak tak? Allahu Akbar kabirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muqaddimah. Sementara nak tunggu hampa mai seorang-seorang, aku pun buka lah muqaddimah. Ya Allah, ni muka surat mana pula? Muka surat 38. Buku ni dia ada 38 satu dengan 41 kan. Dia ada tergelincang sikit. Ni nama dia buku tergelincang. Buku ustaz bagus. Tapi kita ambil muka surat 38, ada tak? Tak kala orang-orang Habasyah. Ada tak? Kita berhentikan, kita nak atas sikit. Kita nak bagi tahu tentang puak-puak Habasyah ni. Bukan surat 40. Ada 40, ada 38 ada. Robot bos Mas, terima kasih. Duk kata ni lah. Okey. Ustaz pergi mengajak tempat depan, lepas curi cincin Ustaz. Okey. Okey, berkenan dia nak beli nyawa. Okey, tengok muka surat 40 dengan 38. Tak kala dia kata orang-orang Habasyah menduduki Yaman. Ingat tak? Orang Habasyah daripada mana? Orang kulit hitam, Ethiopia. Ni dia nak cerita sirah. Bila kita baca yang ni, cuma kena renung satu. Kalau apa sayang kat Nabi, dia kata, mula-mula aku nak cerita macam mana fahaman orang dulu punya kurafat. Percaya bintang lah, bulan lah, matahari lah, bulan lah, binatang. Ingat tak? Sembah pada tokoh ni kuat satu. Yang keduanya, agama yang masuk di kawasan tanah Arab tu, Allahu Akbar. Dengan Yahudinya, Nasraninya, Sabi'inya, macam-macam. Yang masuk pula yang jenis keras ni, dengan kurafat, dengan fahaman macam-macam. Allah hantar Rasulullah mai untuk perclearkan benda tu. Ambil masa berapa tahun? Ambil masa 23 tahun. Nak bagi clearkan Nabi. Bila kita baca surah At-Taubah. Surah Taubah kah? Kita baca surah At-Taubah. Ya. Surah At-Taubah yang terakhir kan? Betul tak? Tengok. Baca surah yang terakhir surah Taubah.
Surah Taubah ni kalau kita baca, dia cerita macam mana Nabi takluk Mekah sampai dapat Madinah, sampai dekat Nabi nak mati peperangan Tabuk. Sedih tau. Last sekali zikir Nabi kata apa? Nak selamat dunia dan akhirat. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebut yang tu 7 kali pagi, 7 kali petang. Hampa nak main kuliah ni kan kena zikir pagi petang. Nanti bulan depan Ustaz buat main buku zikir pagi petang tu, hampa tak beli ku rimbuk hampa nampak tak? Nama dia buku wajib beli. Tu dia. Betul? Sokong tak? Tu dah kan. Jangan tak mai daripada zoo nah, kan. Pada buku dah khatam begitu dah. Kan Ustaz Alif dah mengajar begitu kan. Bila tanya balik dah khatam, hampa tak ada jawab, jaga. Kan. Yang tu kena duduk di mulut saja. Yang tu kena duduk di mulut saja. Nampak tak? Zikir-zikir tu kena sebut kan? Kena duduk di mulut. Baik. Kita tengok. Mari kita tengok. Bila kita baca ni, kita tengok subhanallah kesian dekat Nabi kita Muhammad. Dia baca sirah dia ni, macam-macam fahaman, macam-macam tingkah laku, macam-macam khurafat. Tapi bila Nabi nak mati, ya Allah Tuhan, Allahu Akbar kabira. Sedih tak? Nabi tinggal Mekah dan Madinah tanpa ada tokong, tanpa seluruh Jaziratul Arabiyah. Ni dia. Tapi asal usul dia kalau duduk mengaji tengok, tak kala orang-orang Habasyah yang kulit hitam daripada Ethiopia tu masuk di Yaman. Daripada ni masuk Yaman, jenis yang hitam-hitam tu kan. Pasal tu orang Yaman ada warna daripada hitam, ada macam ni. Ni semua Yaman lah ni. Ada. Kan. Yang cerah-cerah yang Arab, yang cerah-cerah sangat. Bukan. Itu bukan nampak tak? Orang Arab yang asli macam ni. Ni semua nama dia Arab asli. Kan? Yang tengok live, kutuk pun jaga. Nampak tak? Akhirnya ya Allah, mailah puak-puak Habsyi ni kulit hitam ni masuklah menduduki Yaman untuk kedua kalinya pada tahun 525 Masehi. Apa tahun tak apa. Kenapa perjalanan dia? Hal ini sebagaimana balasan atas perlakuan dia kata Zul Nuwas. Betul kan? Ketika dia masuk, dia kata ke sana. Saat itu dia kata nampak pemimpin dalam pemerintahnya dipegang oleh Abraha. Bila sebut Abraha, kita ingat apa nama? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, kan? Biasa. Apa? Nampak tak? Kita ingat kan? Nampak tak? Kita tentera bergajah. Ingat saja Abraha, subhanallah. Bayangkan dia masuk daripada Ethiopia, dia masuk di Yaman, dia mempengaruhi pasal jiwa dia, jiwa yang keras. Masuk, ya Allah, otak kepala semua dia set dah. Aku nak didik orang Yaman ni. Orang Yaman hati dia paling lembut tau. Bayangkan bila kita campur dengan orang Yaman, kita pergi di Mekah, dia paling lebih baik. Orang Yaman ni hati dia paling bagus, Masya Allah. Tapi subhanallah, bila kita baca sirah, kita kata, kat orang Yaman, hang Abraha kah? Dia terkejut. Pasal ampalah puak-puak 6 jahanam. Ingat, sebesar-besar muka bumi ni Allah Ta'ala petakan, ceritakan tentang orang Yaman. Dekat dia lah okey, dekat dia segala-galanya. Dan petanda kiamat yang terakhir peperangan akan berlaku di Yaman. Di Bukit Aden. Okey? Lah ni dia berlaku di Syam. Nabi bagi tahu hadis. Ustaz dok mengajak kitab dia nama dia Iqtarabatis Sa'ah. Di KL dok mengajak tanda-tanda kiamat. Dekat apa nama? Teluk Bahang. Dok baca kitab tu. Kami dah sampai dah berkenaan dengan Nabi Allah Isa nak main perang dah. Nabi Allah Isa nak main, nampak tak? Turunnya Nabi Allah Isa di mana Imam Mahdi duk ada. Tajuk tu sonok, tajuk sonok. Akhirnya ya Allah Tuhan, yang dikata apa nama? Abraha ni, okey, nampak pemimpin dia dipegang oleh Abraha. Abraha siapa dia? Pemimpin yang jahat. Jahat sangat-sangat. Dia kata dia memulai menyebarkan agama Nasrani. Start dari agama Nasrani. Dia sampai-sampai agama di sana, agama yang elok dia sampai. Ramailah orang Yaman jadi apa? Ramailah orang Yaman jadi Kristian. Ramailah orang Yaman jadi Kristian. Ya Allah, ya Tuhan. Dengan aktiviti dia. Orang yang agama yang cergah berjalan ni, Yahudi, Nasrani. Nasrani dia punya kerja ialah dia bagi pelingkup. Dia bagi pelingkup. Sebagai contoh, dia buat ansek ni. Semua orang. Kalau tengok ni, semua orang.
Sampai anak-anak kita lingkup bin Jahannam. Semua rumah bergaduh anak-anak daripada ustaz. Aiman sudah. Dia pegang. Kita kata sejam. Dia target sejam tu. Dia akan puluh betul-betul. Nampak tak? Kita terbaca ni sejam baru baca Quran. Lepas baca Quran macam ni. Dia punya baca Quran dia nak bagi perhabis. Masih tunggu tu. Boleh katakan semua orang lingkup dengan yang ni. Betul tak? Otak pelingkup datang muka bumi Yahudi. Dia tak perlu kita masuk. Dia tak macam Nasrani. Nasrani ni dia benar kita takluk. Dia mau kalau boleh kita kalau boleh apa nama? Jangan terlalu sangat pegang agama. Dia nak percaya agama. Tapi Yahudi ni jahat. Pasal tu Quran kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan Allah guna perkataan lan. Lam nun ni selama-lamanya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi ni takkan redha dengan kita sampai ke kiamat. Kita tak boleh ada jalan nama dia apa nama? Damai salam dengan depa tak ada. Jawapan dia mau tak mau sudah. Okey, Quran ajak kita. So kita hari ni kita sebenarnya kena bekerjasama demi untuk mengeratkan persaudaraan kepala otak hang. Quran dia kata tak ada apa pun dah. Quran tegas. Allah cipta kita, Allah cipta formula kita dengan mereka ni macam mana. Tapi jati diri orang Yahudi, kalau kita pergi Jordan, tanya anak-anak kita yang duduk Jordan, sikit pun produk orang Islam, nama pendapat Islam, dia buang. Dia nak totally main pada kami. Jati diri Yahudi kita tak boleh ni. Pasal dia tahu macam mana dia. Macam mana Firaun buat ratusan tahun dekat dia, dia takkan lupa. Dia masuk Palestin, mula-mula sekali dia akan derah. Dia siksa Mesir. Dia siksa Mesir, ya Allah. Pasal bangsa Qibti buat kat aku balas balik. Dia benci Arab. Dia takkan benarkan satu negara Arab pun nampak elok pun dia akan bagi. Dia akan cari pasal. Dia tak akan redha, nampak tak? Pasal tu kita kena study tentang Yahudi ni. Oh ya Allah, dia punya darah daging dia, ya Allah, musuh Allah Ta'ala ya amat sangat. Ada orang saja, ada benda teringin pada hukum hakam Allah, dia akan cuba pisah dengan aku. Itu je kita kena ingat. Yahudi, Allah sebut dalam Quran banyak sangat Allah sebut. Dan Allah Ta'ala sebut berapa ramai di kalangan para nabi dan rasul yang orang tak pernah bunuh, dia pernah bunuh. Betul? Dia bunuh, dia cincang lumat, dia cari. Apa dia buat kat Musa? Betul? Dia seksa Musa sampai Nabi Musa sedih tak boleh dapat apa nama Palestin. Allah kata, Musa susun masuk Palestin. Musa kata, jom kita kena masuk Palestin. Tuhan nak bagi Palestin dekat Bani Israel. Dia kata apa? Anta wa rabbuka idh. Hang dengan Tuhan hang bergaduh, lawan, ambil kat kami. Punya korajak bahasa. Musa, hang dengan Tuhan hang sudah. Betul. Allah Ta'ala suruh mereka masuk, mereka suruh Musa dengan Tuhan masuk. Tengok bahasa punya korajak, betul tak? Jangan main bahasa mereka, ya Allah, ya Tuhan. Jahat nak mampus kelas A. Yang kata Yahudi ni, dia bagi kita lumat, bagi pecah semua, nampak tak? Tapi Nasrani ni, dia bagi kita longgak dengan agama. Yang Quran kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati dunya wa yaumil qiyamah yaruduna ila asyadil azab. Tuhan tanya, aku nak tanya hang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksikan hidup aku tak ada Tuhan, Allah lah Tuhan aku, Muhammad pesuruh, itulah hidup aku. Baik. Bila kita mengucap dengan kita buat, sama ada? Banyak tak sama. Tu kita kena istighfar. Kita kena minta ampun dengan Tuhan. Pasal perjalanan hidup kita, Islam habis. Quran kata, afatu'minu, aku nak tanya hang, afatu'minu nabi ba'dil kitab, apakah hang beriman setengah kitab aku, lagi setengah hang kufur? Fama jaza'u man yaf'alu zalika. Siapa yang buat macam tu, illa khizyun fil hayati dunia. Aku hina sehina-hina orang macam tu. Aku bagi ke orang Islam, tapi yang kata yang ni kita tak boleh buat. I think kita you nak mampu. Berapa kali hang pergi tawaf, hang nak mampu. Apa yang hang kata, apa yang hang maksud hang kata. Salah satu doa multazam kita, bebaskan aku, kan?
multazam, bebaskan aku daripada semua benda ni. Aduh, ya Allah Tuhan. Allah kata, illa khidhan fil hayatid dunia. Di dunia aku hina orang macam ni. Namun kita usaha. Ada orang kita, tuan-tuan, kita tak boleh, tuan-tuan. Ada mai. Di akhir zaman ni, Nabi kata, ulama yang jahat akan datang. Akan datang ramai. Fama jaza'u man yaf'alu dhalik illa khidhan fil hayatid dunya wa yaumil qiyamah, pada hari kiamat yarudun. Mati dia bangkit, Tuhan tolak dia. Tolakkan. Aku nak bagi azab sekuat-kuatnya. Allahu akbar. Aku tak mau tengok dia. La haula wala quwata illa billah. Tuhan nasihatkan kita, namun kita try. Kita ni semua orang baik. Cuma kadang-kadang kita tak pandai. Kita semua orang baik. Pada tu kita semayang, kita minta ihdinas siratal, Tuhan tunjuk jalan lurus. Kami kadang-kadang tak tahu. Kami tak nampak, tak minta. Pada tu kena ada doa pagi petang, surah Kahfi, ni semua dekat kita. Supaya kita tak jadi kepada apa? Penat, lelah mengaji habis macam tu, tak boleh faham, tak boleh menjadi sebagai orang nak menegakkan syariat Allah Ta'ala. Habis dekat tu. Tu dia. Nak cerita Pak Yaman, nampak Yaman ni? Ya Allah, akhirnya Yaman jadi apa? Yaman jadi Kristian. Nampak tak? Macam kita pun kadang-kadang kan, ustaz pun nampak sama. Kadang-kadang kita nak sambut hari jadi anak kan. Bila nak sambut hari jadi anak, kalau boleh janganlah masuk dalam Facebook. Kadang-kadang teringin, syaitan tu ada. Kan semua orang beli, kita pun beli kat isteri, suami kita, bang malam ni tutup lampu gelap. Walaupun pada buat kek pula ada warna-warna pula pada. Waktu menyanyi pula, happy birthday to you. Nak mampu hang. Pada. Walaupun kita kata benda tu tak ada apa, itu semua bukan daripada kita. Kaum, itu bukan daripada kita. Banyak benda kita buat. Tak nafikan kita tak elak benda tu kan. Banyak benda. Kadang-kadang upacara kahwin kita, yang tu kita, tunang kita tak ikut agama. Nabi kita bertunang, melakukan riset cara pelan-pelan. Tunang jangan kita bagi hebah. Ini bertunang, dia buat macam kahwin dah. Nampak tak? Tunang. Bukan setakat tu, panggil jantan tu sarung tengok, Allah Masya Allah. Ustaz tu pula, yang buat kenuri tu pula ustazah. La ilaha illallah, Ustaz minul. Ayat habis. Allahu Akbar kabir. Inilah fitnah akhir zaman. Pasal tu bila kita duduk di akhir zaman ni, mengaji banyak, pelaksanaan dia tak ke mana. Betul tak? Kita kena berdoa, berdoa. Kita kena sayang agama kita. Kan kita kena praktik. Yang Ustaz cakap ni pasal apa? Kita berbetul di antara kita. Apa betul Ustaz? Ustaz kata baru ni tak boleh kan kita. Jangan dia buat banyak sangat-sangat. Kadang-kadang kita tengok geng-geng muslimah ni bagus tadi, dia geng kuliah. Tapi dia kadang-kadang dia ditangkap gambar duduk atas tangga ramai-ramai. Masuklah Facebook, aku tengoklah. Nanti start kuliah. Nampak tak? Yang pakai makan kenuri pula, Allahu Akbar, macam Kilopatra. Okey kan? Ini nak pakai kenuri ke kuning repah? Ni baju mayat ke baju apa hang pakai ni? La hawla wala quwata illa billah. Sudahlah. Kan apa dah? Tu jangan masuk dalam Facebook benda macam tu semua. Kita duduk ramai-ramai tak ni pada orang tengok dah tua dan 72 lah umur hang bodoh. Ada faham? Bukan kutuk cerita, tak sebut nama pun kan. Nampak tak? Dia kata apa kat sini? Akhirnya ya Allah aktiviti. Terima kasih. Jaga-jaga jantung. Pasal batu Ridwan punya gelas. Bismillah. Ya Allah Tuhan. Faham tak ni? Cuba bayangkan Abraha yang jahat tu. Pasal tu kita minta jangan ada satu dajjal pun masuk di bumi kita, rosakkan kita. Tahu tak Abraha ni masuk? Dia pandai mulut lidah manusia ni, dia terpedaya dengan mulut lidah. Dan Quran ajak kepada kita, tengok mulut lidah dia, tengok tindakan dia. Secucuk tak? Kalau secucuk, right. Mulut lidah dia tak sama, awas. Ini golongan munafik. Boleh faham? Sirah, apa tujuan kita mengaji sirah? Abraha, dia masuk kan? Dia masuk di Yaman. Tuan-tuan, saya akan buat sesuatu untuk membangunkan tuan-tuan. Contoh, kan? Dia pandai, dia masuk.
Dia cara rapat dekat mereka, last sekali dia bawa agama dalam mereka. Betul-betul ya Allah, gereja yang paling besar di atas muka bumi tertegak di mana? Di Yaman. Dia masuk di Yaman tu dengan tujuan dia buat gereja yang besar, nak lawan Baitullah. Dia boleh faham kan? Dia nak lawan Baitullah. Setiap kali bila mana ada saja aktiviti satu pembinaan, kalau sebuah negara Islam dia nak bina saja gereja, kita kena hadkan dia. Kita kena tanya, kalau kawasan tu ada lebih kurang lebih pada 50%, ya boleh. Kalau kurang, jangan. Lakum dinukum waliyadin, betul. Dia dengan agama dia, kita dengan agama kita. Kita tak boleh kacau agama dia. Tapi kita tak boleh bagi, tak boleh bagi kelonggaran yang sebebas-bebasnya aktiviti agama dekat dia kalau dia golongan yang sedikit. Boleh faham tak? Ini hak kita nak jaga pada. Kita nak jaga orang jangan tempiah dia tu. Pasal sirah dah ajak pada kita. Kita golongan yang sedikit. Dia golongan yang sikit sangat. Bila masuk di Yaman, dia buat satu gereja yang paling besar sekali, subhanallah. Tengok. Quran cerita untuk apa? Untuk kita ambil iktibar. Macam tu juga kawasan kita, kalau sekiranya majoritinya orang Islam, duduk kiri kanan orang Islam. Kalau boleh jangan ada makanan atau minuman yang haram ada di tempat tu. Nak jaga kawasan tu. Nak jaga kawasan tu. Faham tak? Boleh faham tak ni? Mari kita baca. Akhirnya yang kata Abraha ni Allah, ya Allah, sampai kepada membangunkan sebuah gereja di Yaman. Ya Allah yang besar, yang dinamakan Kaabah Yaman. Orang panggil Kaabah Yaman. Tujuan dia kata apa? Buat apa lampa pergi Baitullah? Sini pun ada. Mula-mula dia tak lawan lah. Dia kata, mai kita mai kat sini cukup, sama. Jadi orang bodoh-bodoh pun pergi mana? Pergi gereja, tak payah pergi. Kalau asal usulnya orang Yaman pergi di Baitullah. Bila dia buat, tak payah lagi dah. Ni dah ada dah sama. Ni pun samalah. Jadi orang-orang Yaman pun pergi mana? Pergi gereja. Ramailah bila masuk di situ, habis. Pasal tu ada negara-negara yang tertentu, yang negara yang kuat, Yahudi ni, dia pesan awak-awak, jangan bagi start orang Islam bina masjid di kawasan kita. Ada berapa dalam dunia ni? 5 ke 6 negara yang tak boleh ada masjid. Betul tak? Tak boleh ada masjid. Tengok otak dia apa. Masjid, no. Di China pun, kalau town, no. Tak ada, tak mau. Pergi buat tempat apa. Tapi China, orang Islam lebih ramai, berganda lebih pada kita. Tapi masjid dia, satu demi satu. Boom. Betul? Tak ada pembelaan. Dunia tak ada sahabat bela. Cuma Turki cakap sikit, pasal kuasa sikit-sikit. Sepatutnya yang kena cakap adalah Saudi itu sendiri. Sebagai peneman, tak ada, buat-buatlah. Tak ada orang nak bela Islam. Tak ada orang nak bela agama. Nampak tak? Allah. Tapi di pamai tempat kita, apakah pokok besar naik, Tuhan mereka jatuh terjun, mereka buat. Tuhan mereka jatuh. Dengan pokok tu lama-lama, terus bagi. Kita nak buat surah pun nak minta permit, silap minta permit, kena rebam, betul? Kita cakap benar-benar. Dibangi kan? Betul? Berapa banyak bukan kita kata. Tapi nak pecah mereka punya ni, kemungkinan kiamat dulu. Betul? Kita punya penat lelah kutip duit. Oi, setapak wakah. Nak buat tapak masjid, tapak surah. Cari duit, baru kita buat. Dia tak perlu. Tuhan dia terjun aja. Tengok-tengok tapak terjun. Kena buat. Dia buat sikit-sikit lama-lama. Nak buat tak boleh. Banyak. Sampai kita tengok di Selangor sendiri, ataupun di Kuala Selangor, masjid kita dengan dia punya 3 kali ganda dia punya tu lagi ni. La haula wala quwata illa billah. Dan hukum kalau boleh tak elok kita letak kubur kita, lepas tu kubur dia, tu kubur sebelah direct. Tak boleh. Yang sebagaimana perai nak buat kan? Ada gereja, ada masjid, ada tu. Nasib baik. Dulu ingat tak? Berapa letak ingat tak? Di sini pun apa nak buat? Tak boleh. Alhamdulillah. Ada orang yang sensitif, janganlah buat masjid sebelah tu. Sebelah masjid, sebelah tu, sebelah. Nak buat semua ni, kita agama semua ni.
Tak boleh macam tu. Tu semua penting tahu. Ni semua ni kena nampak tak? Otak depa ni mendalam. Kita baik, orang kita ni baik. Tak apalah. Depa ada sesuatu depa buat matlamat depa. Nampak tak? Nampak tak? Maka nama dia Kaabah apa dia? Kaabah Yaman. Yang tujuannya agar dia kata haji, dengar ni. Haji yang dilakukan oleh bangsa Arab beralih pada gereja. Semua orang pergi mana? Semua orang pergi gereja. Gereja dia pula buat punya cantik. La haula wala quwata illa billah. Pada tu kalau kita pergi di kita sampai di mana? Kita sampai di Turki, mula-mula kita menangis. Masjid kita jadi gereja. Apa paling sedih sekali apa tengok di Jordan daripada jauh, nama dia Masjid Abdul Rahman. Kan? Dulunya azan cukup waktu dia buat macam disco tempat kubah tu. Dia dapat dia turun buat disco. Macam di India dapat masjid kita yang besar kan? Ingat tak? Habis. Tu semua kita jangan lupa tahu. Penat nampak tak? Di Kashmir, tengok di Kashmir, Allahu Akbar. Dia ambil masjid kita, dia masuk kuil, masuk. Bukan kita nak cerita, kadang-kadang kita cerita macam ni, orang kata Ustaz ni boleh bawa pada bukan perkauman. Kita nak cerita, kata tengok macam mana dia serang agama kita. Faham tak? Ya Allah ya Tuhan. Pasal tu duduk cerita di Yaman ni, macam mana Yaman. Tapi kita kena tengok, ya Allah, bila Nabi mai, habis semua tu musnah. Nabi musnahkan semua tu. Beralih, ya Allah, mereka bawa ke gereja. Ramailah orang Arab jadi Kristian. Ramailah orang Arab jadi Kristian. Di samping itu, dia juga dia kata berniat nak hancur. Mula-mula sembang. Kedua apa dia? Mailah kita pergi, kesian jauh di Baitullah tu jauh. Mai kita semayang kat sini. Dah lama-lama ada kuat, bercadang. Mai kita reban Kaabah. Tengok. Betul? Jadi orang kafir ni selalu kita kena berhati-hati. Sirah ajak pada kita. Jangan dah jadi bubuk. I tak tahu. You dah tahu dah. I dah bagi tahu kat you. Badak. Nampak tak? Apa faham ni tak? Tu dia. Last kali, mai kita kerban Kaabah. Apa dia buat? Dia pergi ambil gajah-gajah kan? Gajah biasa saja. Dia belah gajah tu. Dia belah gajah tu. Dia bagi jadi ganas. Dia didik. Dia bagi nampak mata gajah tu. Ni Baitullah. Hampir hangreban ni. Sampai lahirnya tentera Abraha. Dia bersorang ni. Dia seorang pemimpin yang jahat. Lahirnya tentera Abraha. Dia susun, ya Allah. Nanti kita masuk esok ni dia nanti ajak kita tentera Abraha ni. Subhanallah, ya Allah, dengan pertolongan Allah jaga. Betul tak? Kalau ikut masa dia main serang tu, semua dia lari dah. Ya Allah. Ya, kita tadi buat apa dah? Semua lari atas bukit dah. Panggil Allah, menjerit panggil Allah. Nak buat apa? Orang nak main dengan dia main dengan senjata, dengan gajah, nak mampu. Nampak tak? Semua lari ke atas. Mengharapkan di antara Baitullah dengan Allah saja. Allah lah turunkan ababil. Kan? Nampak tak? Macam mana sekalipun Tuhan buat kat mereka, nampak jelas seksa azab Allah. Jiwa tak berubah. Ni ya Allah kata, ingat, bangsa ni berdendam amat sangat-sangat. Hilang satu, kami tak berhati, kami cari juga. Di mana ada negara Islam, di situ ada kami punya. Hui, jangan main. Sampai paling sedih sekali, dia minta untuk buat gereja di mana? Bahrain, betul? Bahrain. Tok Kong main daripada India, naik kapal terbang, sampai orang Arab pakat sambut. Tok Kong tu turun daripada India, sambut. Buat di mana? Kuil yang besar dekat Allah ilaha illallah. Apa tengok belum? Aku kan bismillah. Allah semua tu kan Nabi nak bagi kita tanda kiamat. Pasal macam mana berhalah masuk di Mekah, macam itulah di akhir zaman akan kembali balik. Sebelum kita mati, sebelum apa terjadi, baik kita mati dulu. Kita tak sanggup macam Ustaz pergi Mekah.
Kan kita dengar ustaz duk cerita yang kata benar yang dua-dua orang berzina kan? Ingat tak? Asifah dengan apa nama? Ya seorang perempuan ustaz cerita tak? Yang mai daripada orang lelaki-lelaki Asifah. Asif. Dengan lelaki-lelaki perempuan nama apa? Ingat. Kan? Dia masuk-masuk dia orang Yaman. Bila masuk-masuk dia orang Yaman yang masuk-masuk di Mekah, dia berkenan dengan orang perempuan apa nama? Nadia. Nabi kau dia mai dekat Mekah, dia berkenan kat perempuan tu orang Arab, yang orang Quraisy. Minta nak kahwin, mak bapak perempuan tu tak bagi. Lepas tunggu habis semua orang tawaf di Baitullah, gelap gelemak malam, depan londeh dua orang berzina depan ayat Zamzam duk nak sebelah tu. Depan ya Allah Baitullah, londeh berzina depan Kaabah, cabar Kaabah. Dulu jadi kerah. Bangun pagi-pagi orang nak tawaf nampak depa. Maka atas bukit Safa dengan Marwah depa letak laki-laki satu, perempuan satu. Yang kita duk sa'i tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan benda macam tu Nabi kata akhir zaman akan mai. Takut tak? Allahu Akbar kabir. Ni pasal tu bila kita pergi di Mekah buat haji atau umrah, kita tengok benda tu, kita kena tahu sirah tu, ya Allah macam mana. So panjang Safa dengan Marwah tu tokong. La hawla wala quwata illa billah. Kita hari ni pi pun habis-habis kuat tak larat. Bayangkan orang dulu punya nak dengan kaki, bayangkan Siti Hajar dengan berdarah. Kita nak ai letih, ai nak apa nama tu? Apa nama kereta tu? Kadang-kadang sakit sikit je gatai. Nampak tak? Yang tu bagi orang tak kemampuan. Yang dia mampu pun ai nak still senang. Mau ambil amal syauku dekat hang, nampak tak? Sedangkan kita terpergerakan, kita berjalan menggugurkan dosa. Lah ni kita tak tahu lah orang duk pergi umrah hari ni ibadat ke, lawatan ke, kita pelancong kita tak tahu. Duk jadi leng dah, dia melancong mah. Tambah-tambah duk tawaf pula kan, dia tunjuk. Ni mak tengah duk tawaf ni. Mak tengah duk tawaf. Mak tengah tawaf kan. Ya Allah ya Tuhanku, mak oi. Ni bukan usah duk tengok tau, tapi tak tahu nak kata apalah. Kita sekulah kita bagilah sikit-sikit pasal tu. Mutawi ni tanggungjawab dia penting lah. Lagi satu kalau hampa pi, dah banyak kali pi, fokus kepada Kaabah lah. Tak payah pergi ziarah ni. Indonesia ni jahat tau. Dia kata ni telaga Nabi, ni ayat Nabi mandi. Kita pun serbulah bodoh-bodoh ni. Ambil ayat Zamzam, bawa balik, pergi ambil ayat tu Arab tenggelam, dia bawa balik ayat tu. Bagi makan lah orang kampung apa. Aduh, lagi makan berbuah hanyak. Apa ni? Hanyak apa dia tu kencing apa dekat dia. Ni apalah cerita ya Allah. Pergi mandi telaga Hizib lah, pergi mandi telaga ni. Semua kita tak tahu yang tu. Buang masa tu ya Allah. Pergi tengok Kaabah lagi bagus lah. Nampak? Pasal kita tahu. Kita pergi Baitullah ni untuk Kaabah. Tawaf dan 60 rahmat dapat dah. Tengok 20, semayang lagi 40. 120 dapat dah. Sudahlah. Kita tak tahulah ya Allah. Rasa rugi bila hampa begini. Kadang-kadang orang tua-tua teringin nak pergi di Taif. Nak naik kereta tu. Makcik betul. Makcik umur 70. Makcik oi apa? Makcik sudahlah makcik oi nampak dak. Pergi di Taif. Kalau orang tu pertama kalau dia tenging, kalau orang tenging nak pergi nak kereta-kereta macam tu, ada kita punya fanfare dah, bopi makcik tu. Lagi seronok fanfare kita, nampak ada dia nak satu macam, dia nak lebih hebat daripada harap. Di Taif tu biasa sangat. Nak kereta macam tu kan, nak Taif tu. Hampir nak kat fanfare kat sini kan ada kan. Dekat Seberang Jaya kan ada kan. Dia nak je terbang lagi bagus. Sudah dia masuk bab semua. Aduh, bila mampu ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu dia kata bagi sini. Tengok, dia kata nama Kaabah Yaman yang tujuannya agar haji, dia kata yang dilakukan oleh orang Arab beralih kepada mana? Kepada gereja. Memang target dia berjaya tak? Berjaya. Masuk di Yaman dengan kosong, lingkup, bina, ajak orang Yaman lawan Baitullah. Nampak tak? Ingat strategi mereka ni. Kita mengaji sirah, bukan setakat mengaji. Kita nak tadabbur dia, ambil. Dia masuk, dia sembang. Kedua apa dia? Dia ajak dia bersemayang. Yang ketiga, jom pergi serang. Nampak tak? Tu dia nampak tak ni. Namun Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan di dunia dan akan mengazab. Allah binasakan puak ni di dunia dan Allah janji akan azabkan daripada hari akhirat. Habis bab tu. Habis. Yang seterusnya, agama Nasrani berkembang. First kali agama yang masuk di tanah Arab, agama apa dia? Agama Nasrani.
Nah, kalau ikut agama Nasrani dia kata sini. Kadang-kadang orang kata Yahudi mana? Nampak tak agama Nasrani masuk pasal apa? Pasal jiran-jiran mereka orang Romawi kan? Dekat dengan Eropah. So dengan depan masuk, dia masuk nak lingkupkan Arab. Pasal tu orang Arab ni orang yang cuba untuk melingkupkan orang Arab semua ni, orang Eropah. Ikhtiar kalau boleh biar orang Arab ni berubah kepada suasana orang macam orang Eropah. Nampak, cuba bagi dia habis. Ustaz kena cepat dengan apa? Habis bab tu. Pada dan sedangkan agama Majusi, boleh tak kita lompat? Kan? Lepas tu agama Majusi, ingat agama kedua. Hey, aku kan agama kedua, agama Majusi, agama api nak. Dia pasang api. Agama Majusi duduk kat mana? Agama Majusi ni agama di Iran. Kan? Iran, depa sembah bukan semata api. Depa api, nampak ada api. Sembah Majusi ni, sebab tu ada riwayat mengatakan bila Nabi lahir, api ni tak pernah padam-padam. Ada setengah mengatakan pendapat ni agak dhaif, kita terimalah. Ada pendapat mengatakan pendapat ni ya betul. Bila Nabi lahir, agama Majusi yang pasang api tu padam hari lahirnya Rasulullah SAW. Agama Majusi, dia dekat. Agama Majusi ni adalah agama daripada mana? Daripada Iran. Pasal tu puak-puak yang jenis sembah api ni semua ni kuat lagi. Ada tarikat mereka masih kuat. Ada dekat mana yang paling jelas sekali? Yang paling jelas sekali Iraq. Yang paling jelas sekali terpengaruh dengan agama Majusi ni daripada Iraq. Dan juga yang terpengaruh dengan agama Majusi ni dua. Pertama Iraq, yang kedua ni Yaman. Keduanya Yaman. Kuat Yaman. Lepas tu Yaman bila mana dia buat tinggi-tinggi, dia suka pasang api. Okey, ni sirah dulu. Lepas tu yang agama yang seterusnya, Ustaz kena baca cepat siapa? Masa apa dia ni laju, okey? Agama yang ketiga agama As-Sabi'in. Sabi'in ni agama yang ada kat Iraq. Agama yang ada dekat Iraq. Dia bukan ada di mana-mana, ada pendapat kata kat Yaman, dia ada kat Iraq. Ustaz duduk di negara Iraq, dia duduk ada di Mosul. Dia ni bangsa dia, Allah Tuhan nak kata sembah apa tau. Okey? Dia sembah macam agama Majusi juga. Ada agama As-Sabi'in. Sabi'in ni boleh katakan agama yang terawal di Iraq. Agama yang terawal. Okey? Tapi bila mana berkembangnya agama Nasrani berkembang, Yahudi berkembang, lama-lama dia pun mati. Tapi sampai kali ni dia tak mati, dia ada lagi. Dia ada lagi. Kalau ikut sirah mengatakan dia mati, dah, dia ada lagi. Dia puak dia nak kata Kurdi tak Kurdi. Dia puak dia nak kalau puak Kurdi tu cerah. Dia pertengahan. Tapi dia paling benci sekali orang Arab. Cuba bayangkan dia punya pangai. Orang perempuan dia seorang berkenan dengan orang Arab. Bila mana Arab dah takluk kan, tentera Amerika pun dah masa tu dah lari. Masa tu Mujahidin kuasai tempat mereka. Bila Mujahidin dah kuasai tempat perkampungan As-Sabi'i ni, orang Mujahidin ni baik dengan mereka. Pasal mereka agama mereka, biarlah. Tapi Mujahidin ni baik dengan mereka. Bila baik, ada di kalangan perempuan mereka berkenan kepada Mujahidin Arab. Dan di kalangan syekh dia tahu perempuan ni berkenan, tangkap perempuan ni. Dia pasahkan dia berkenan. Dan laki-laki ni minta nak kahwin. Nak kahwin. Bila dia tahu kahwin, dia sial. Kalau seorang perempuan kita kahwin dengan orang sial. Apa dia buat? Dia tangkap perempuan ni. Bila mana jatuhnya Mujahidin kena halau balik perkampungan mereka. Dia punya berdendam, dia tangkap perempuan-perempuan yang suka dengan laki-laki Arab ni, dia tangkap. Dia panggil orang kampung ambil batu, masing-masing ambil batu, baling, pecah kepala perempuan ni. Masing-masing bukan setakat baling batu, dia heret di kampung, dia heret merata-rata sampai melimpah darah lah kawan ni Allah. Penghinaan As-Sabi'in benci sangat-sangat pada orang Arab. Dia ada di mana? Di Iraq. Tapi As-Sabi'in ni dia mula-mula dia kuat. Sebelum sebarnya agama Yahudi dengan agama Nasrani, orang guna agama As-Sabi'in dia agak yang terawal. Boleh faham dah ni? Yang terawal. Lama-lama bila mana Yahudi dah berkembang, agama dia paling lemah. Jadi lemah, paling kecil. Tapi masih ada lagi di Iraq. Perkampungan ni masih ada lagi di Iraq, nampak tak?
Dan puak-puak belah-belah sana memang khurafat ni banyak sangat. Kita baca. Adapun agama As-Sabi'in menurut penemuan yang dilakukan melalui penggalian, analisa peninggalan sejarah, dia memang ada di Iraq dan lain-lainnya. Kata di tempat lain Ustaz tak tahu. Yang ada di Iraq. Dan agama mereka katanya mereka ni berpegang pada agama Ibrahim alaihissalam. Kaldaniin. Okey? Ni nama-nama puak mereka lah. Masih ada lagi. Mereka kata ni agama yang asli. Asal usul agama ni agama Nabi Allah Ibrahim. Pakai Nabi Allah Ibrahim sudah, jangan pakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia kata agama tersebut telah dianuti oleh kebanyakan orang Syam. Ingat nak? Mula-mula orang Syam di mana? Syria, kawasan Palestin, mana lagi? Kawasan-kawasan semua bumi Syam termasuk di Iraq. Depan ni semua Jordan, semua ni Allah Tuhan. Syam dan juga Yaman. Yaman tak banyak, di Iraq paling banyak sekali. Pada masa dia kata purbakala, mula-mula sekali, nampak tak? Setelah dia kata, bila mainnya agama Yahudi, agama Nasrani, orang lebih suka Yahudi dengan Nasrani, dia pun lebih kuat, lama-lama agama ni tenggelam. Daripada As-Sabi'in jadi Yahudi, As-Sabi'in jadi Nasrani. Dan asal agama mereka pun dah jahat dengan orang Arab. Tambah-tambah mereka pegang Yahudi dengan Nasrani, lagi bertambah. Nampak tak? Bangunan agama Sabi'in mula lemah, aktiviti mereka mula padam, tetapi masih ada sisa-sisa lagi para pemeluk, dia kata. Ada lagi terutamanya agama Majusi ni ada sikit-sikit di mana di Iran, ada lagi agama Sabi'in ni di Iraq, masih ada lagi, iaitu di masyarakat dia kata Arab terutamanya di Iraq dan di pesisir teluk Arab, di kawasan-kawasan laut ada sikit-sikit lagi. Nampak tak? Ala kulli halnya agama yang ada sampai ke hari ni kalau ikut agama dulu ialah As-Sabi'in. Bila Yahudi dengan Nasrani Yahudi dengan Nasrani jadi besar, tapi agama ni jadi kecil. Dengan arti kata fahaman Yahudi, fahaman Nasrani, Majusi, As-Sabi'in, kalau ikut banyak lagi yang ada dalam sirah kita ni, masih ada di tanah Arab sebelum kedatangan Nabi. Bayangkan Rasulullah, Nabi umat Islam, agama punya macam-macam ada, betul tak? Sebelum Rasulullah mai. Bayangkan ya Allah, masa Nabi nak main mula-mula dengan agama yang dah jadi lama-lama, tengok dia kata apa? Kondisi kehidupan agama pula. Agama-agama tersebut merupakan agama yang sempat, dia kata, eksis pada saat kedatangan Islam, namun sudah terjadi persimpangan. Semua agama-agama tadi dah jadi lain dah, okey? Dah jadi lain, dah jadi rosak dah. Orang-orang musyrikin, dia kata, yang betul-betul berpegang dengan diri mereka sebagai agama. Last sekali ada agama kat di bumi Mekkatul Mukarramah, dengan di Mekkatul Mukarramah agama apa? Agama Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim. Nanti Ustaz cerita yang ni. Okey? Cuma kita dah tahu dah sebelum Nabi mai, agama yang masuk mula-mula daripada Abraham, agama apa? Nasrani. Daripada mana? Daripada Ethiopia, Habsyah. Tapi Allah takdirkan, ya Allah Tuhan, orang Ethiopia walaupun ingat dia masuk Nasrani, tapi bila mana Islam berkembang, bawa masuk balik Islam kat mereka balik. Pasal itu Ethiopia lah ni Islam yang terbaik. Asal usul mereka pada Kristian. Dia masuk kan? Dia keluar, subhanallah. Dia terpengaruh Islam, bawa balik Islam. Pasal tu di bumi tu kita tengok Islam banyak. Tapi mereka yang buat main apa nama? Nasrani, dengan diketuai oleh Abraha. Jahat ni. Apa ingat kepala-kepala yang hancur semua bumi Arab ni, bubuh nama dia Abraha. Jangan bubuh nama anak Abraha. Allahu Akbar kabira. Nampak orang kita kan kadang-kadang bagi sedap nama anak nak buat Abraha. Anak mampu. Pelingkup agama, nampak tak? Orang ni pelingkup agama. Dan kita akan cerita berkenaan dengan last kali orang banyak berpegang kepada agama Millata Ibrahim. Semua pakak mengaku. Nanti Quran cerita. Yahudi kata kami daripada Ibrahim, Nasrani kata, semua kata kami daripada Ibrahim alaihissalam. Pasal tu di Malaysia ni ada tak? Di Malaysia pun ada nama dia Millata Ibrahim.
Tapi USM Ustaz tak tahu. Tapi lah ni agama Millatul Ibrahim ni, kita tangkap macam mana pun, akta tangkap mereka nak kurung tak boleh, kena bagi nasihat. Kita kena habis duit, bela mereka, jaga mereka, bagi makan, mereka keluar jadi balik. Mereka kebanyakan Millatul Ibrahim ni bukan orang takfir dah, tak satu takfir pun tak ada. Semua jenis apa nama, doktor, engineer, cerdik-cerdik. Kalau uji bangsa kita orang Melayu dah cerdik jadi sesat. Banyak orang cerdik-cerdik kita jadi sesat. Orang kaya-kaya kita ni sesat banyak kita tengok. Millatul Ibrahim di Selangor saja, Putra Haid tu ada rumah kawasan apa yang majlis pergi kat depan. Ustaz duk mengajak satu bangunan tu dia jual macam ubatan, dia jenis farmasi. Subhanallah, satu bangunan tu 2/3 kebanyakannya daripada Millatul Ibrahim. Ikut kelas. Bos tu bagus, bos tu minta buatlah kelas tak. Nilai mampu maki aku. Dia buat kelas. Tapi dia dengar macam tu, daripada hujah. Ustaz, agama mana lebih bagus? Nabi Muhammad sendiri pun ambil agama Ibrahim. Pasal apa tak ambil agama dari Ibrahim? Oh, tak ambil cara Ibrahim direct. Kenapa nak ambil cara Muhammad? Muhammad mai kemudian. Kalau kita tak ada ilmu yang kuat, pasal mereka ni cerdik. Tulisan mereka, cara baca mereka, bukan orang calang-calang. Kita agama ni kalau mengikut logik otak lingkup. Nampak tak? Mereka cerdik, golongan orang cerdik. Millatul Ibrahim, satu Ashabul Kahfi pula, satu hal pula. Ada pula kumpulan Ashabul Kahfi, Allahu Akbar. Kalau kahfi betul tak apa, ni kahfi 6 jahanam ada. Di Malaysia banyak kalau kita tengok. Itu yang tu pula, tetap bab wirid pula. Aduh, banyaknya ya Allah. Maka doa pada anak-anak kita yang masuk. Anak kita lah ni, bila masuk universiti saja, masuk di mana-mana saja, dulu kita tak bimbang, sekarang kita takut. Pasal ajaran tu bermula semua di universiti. Semua universiti tak selamat. Universiti Melaya melahirkan jenis beriman dengan Quran saja, hadis tak perlu. Orang tu pun dah mati dah, duduk kat Tanjung Tok Kong kan. Dah mati dah. Tapi buku dia bacaan masih lagi tersebar. Pengaruh yang kuat sekarang dekat Tanjung Tok Kong. Lepas tu Tanjung Tok Kong ni depa jenis tak semayang. Main niat kan. Nampak tak? Kan? Berhujah dengan depa mampu, nampak tak? Ustaz ada seorang baik, dia satu universiti dengan Ustaz. Universiti Baghdad. Kat badan kami duduk universiti, Ustaz duduk dengan satu ni. Tapi tak semayang pasal dia pegang Quran cukup. Quran tak pernah ajak kita. Allahu Akbar kabir. Hujah dengan cakap dengan dia pakai beg emas malam masuk dalam kelas. Cikgu cerut dia cakap. Ustaz kata biar dengan dia lah, dia dengan fahaman dia. Jadi kita berdoa pada Allah Ta'ala. Pasal tu duduk semayang baca surah Fatihah, duduk minta Ihdina suratal mustaqim. Tuhan tolong tunjuk jalan yang lurus. Pasal jalan yang berbahaya ni terlalu banyak sangat. Terlalu banyak sangat. Ustaz rasa cukup dekat situ. Kita berdoa, ya Allah Tuhan, Allah pelihara kita lah daripada mengaji ni semua ni, agama-agama yang melingkupkan ni semua ni. Jangan ada kat diri kita, keluarga kita, anak pinak kita, zuriat keturunan kita. Jangan langsung kita dengar pada masyarakat kita, insya-Allah. Dengan kita kena usaha buat tarbiyah, buat kerja yang hebat, insya-Allah. Setakat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap berkelaman Ustaz sendiri, kita sudahi dengan tasbih. Jangan habis lagi. Nak elan ni bagi semua dengar. Okey. Kita iklan ni pasal kalau masjid surah